Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram min syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dikumpulkan bersama dalam majlis yang disebut sebagai taman syurga. Majlis yang penuh keberkatan, tempat di mana kita bersama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda-benda lain yang kita buat di sini melainkan tujuan untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan usaha kita ini diberikan ganjaran yang besar, dijadikan asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ni bukanlah dalam kalangan orang-orang yang alim, yang banyak ilmu, tapi insya-Allah dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya, kita sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini memberikan manfaat yang besar untuk kita. Sebab kita ni nak jadi manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nak jadi orang yang bertakwa ni dia kena ada ilmu pengetahuan juga. Kita tak boleh hentam semacam saja kan. Jadi kita sama-samalah. Dan kita akan bincangkan hari ini insya-Allah. Saya menggunakan kitab sebagai panduan dan rujukan. Kitab saya guna adalah Tanbihul Ghafilin. Siapa yang ada berkemampuan dan ada kesempatan untuk dapatkan buku ni, carilah. Di kedai ada, di online pun ada. Sekarang ni orang main online aja. Kan? Jadi boleh online. Kalau tak pandai nak online, minta anak, minta cucu online. Minta dia bayar sekali. Jangan takat minta, itulah minta dia bayar sekali, kan? Sekurang-kurangnya ada sahamnya di situ. Sebab hari ni kita nak tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang saham ni. Macam mana kita boleh dapatkan saham, tujuan dia sebagai simpanan kepada kita supaya hasilnya nanti memberikan kesenangan dalam kehidupan kita di alam ini dan juga alam yang akan datang. Baik. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Jadi dalam kitab ini, dalam buku Tanbihul Ghafilin ini dikarang oleh Abu Lais As-Samarkandi. Dia ada 2 jilid. Dalam satu buku ni dia ada 2 jilid. Jilid 1 dan jilid 2. Tapi kita nak mulakan di sini dengan jilid yang kedua. Di bawah tajuk Fadilat Menuntut Ilmu. Kita selalu bincang berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu ni. Sebagai mukadimah. Mukadimah ni maksudnya permulaan kepada pertemuan kita ni. Kita bincang sedikit tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Bukan untuk tuan-tuan.
Bukan untuk puan-puan, ayah ibu bukan untuk ayah dan ibu, bukan untuk encik-encik semua kan, tapi untuk saya. Nak ingatkan saya bahawa kita menuntut ilmu ni ada banyak kelebihan dia. Besar manfaat dia. Itu sebab saya kata tadi, mudah-mudahan dengan pertemuan kita dalam majlis ilmu ini, taman-taman syurga ini, jadi asbab untuk kita masuk syurga tu. Sebab kelebihan itu. Dan banyak kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kumpulan-kumpulan yang masuk syurga hanya kerana suka kepada ilmu saja. Dia tak buat pun, tapi dia suka kepada ilmu. Maka dengan syafaat itu dimasukkan dia dalam syurga. Apatah lagi kalau macam tuan-tuan tunggu masa aja datang nak masuk kuliah kan, marah pula tu kalau tak ada kuliah minggu tu. Kena jawatan kuasa surau kan. Boy, punya hebat. Mudah-mudahan begitulah. Allahu Akbar. Baik. Abu Lais As-Samarkandi meriwayat dengan sanad daripada Al-Kathir bin Qaid. Berkata, saya duduk bersama Abu Darda di Masjid Damashq. Tiba-tiba datang seseorang dan berkata, saya datang kepadamu dari Madinah kerana saya mendengar bahawa kamu meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Abu Darda, apakah kamu tidak datang untuk berdagang atau hajat keperluan lain-lain? Betul-betul kamu tidak datang kecuali untuk belajar hadis ini? Jawabnya, benar, saya tidak datang ke sini kecuali untuk belajar hadis ini. Maka Abu Darda berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal alima yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi wal khitanu fi jufil ma' wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara wa innama warathul ilma faman akhazahu faqad akhaza bihazin wafirin. Terjemahan daripada hadis yang kita baca. Sesiapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan daripada jalan-jalan syurga. Dan malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu, kerana redha dengan apa yang dilakukan. Dan seorang alim itu dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi dan ikan-ikan dalam air. Dan kelebihan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah sebagaimana kelebihan bulan purnama terhadap lain-lain bintang. Dan ulama itu sebagai pewaris daripada nabi-nabi. Dan nabi-nabi itu tidak mewariskan harta, perak ataupun emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkannya bererti telah mendapat bahagian yang sebanyak-banyaknya. Hadis daripada Abi Darda, cerita tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Bahkan kelebihan orang-orang yang suka dan cinta kepada ilmu, yang membantu perkembangan ilmu. Jadi besar kelebihan dia. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, Abi Darda ni sahabat Nabi. Dia pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kita tahu sahabat kan? Siapa dia sahabat tahu kan? Bila kita kata sahabat Nabi, maknanya orang yang hidup pada zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Dan dia tentulah Islam. Kalau tak Islam, Abu Jahal pun sama juga sahabat tu. Abu Jahal tak Islam, maka tak disebut sahabat Nabi Abu Jahal, tetapi disebut dia sebagai musuh Nabi pula. Abu Lahab pun sama juga kan, Islam juga tu kan, tapi dia Islam pula. Dia tidak Islam tapi hidup pada zaman Nabi, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Jadi satu orang
telah datang bertemu dengan Abi Darda. Jauh datang dia. Ya, bertemu dengan Abi Darda. Pada ketika itu Abu Darda ni berada di Damsyik. Ya, Damsyik ni dekat mana Syria. Sekarang ni ada ke tak lagi Syria? Wallahu a'lam bishawab. Ada, tapi ialah macam tidak ada. Ya, Syria ni sangat terkenal dengan ilmu dia. Ya, Syam kan, dulu kita namakan dia sebagai Syam. Ya, dataran Syam tu termasuklah Syria ni tadi. Maka perkembangan ilmu Islam sangat besar dekat situ. Tapi nak ceritanya, bila sesuatu yang hebat tentang agama Islam ini, maka ramailah orang-orang yang cemburu. Cemburu tu bukan sikit-sikit tu. Cemburu sampai tahap menghancurkan satu negara tu. Negara tu dihancurkan terus. Itulah juga yang berlaku dengan Baghdad, Iraq. Kan, dulu kalau kita tengok Iraq ni disebut sebagai Baitul Hikmah. Iraq disebut dengan nama Baitul Hikmah, the House of Wisdom, penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka adalah juga orang-orang yang cemburu kerana di situ tempat perkembangan ilmu. Maka dihancurkan Baghdad. Bukan takat Baghdad, Iraq habis dihancurkan. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan ada nuklear. Nuklear ni senjata yang berbahaya lah kan. Maka dihancurkan Baghdad. Ya, dia tak boleh dengar kalau ada sesuatu yang sangat hebat yang termasuk dalam khazanah Islam, dia tak boleh dengar. Kan? Maka beruntunglah orang-orang yang dalam diri dia tu ada ilmu-ilmu Islam itu. Maka kita ni menuju ke situlah. Bila kita rajin dengar kuliah, kita datang untuk dengar ilmu-ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah ni, maka kita ni sebenarnya nak membina hikmah dalam diri kita. Itu sebab kita ni kena belajar ilmu. Tak boleh berhenti daripada belajar. Ya, sangat bagus ni. Kita nampak di sini ada anak-anak umur baru berapa tahun kan. Ya, belum sampai pun 2-30 kan. Belum belasan-belasan tahun. Baru ada yang belum sampai 10 tahun. Alhamdulillah. Yang ni yang kita kena jaga ni. Kan? Supaya subur dalam diri dia untuk belajar ilmu pengetahuan. Kat tempat-tempat lain payah dah nak jumpa tu. Ya, tempat-tempat lain payah dah nak jumpa ni yang muda-muda. Lagi bulan depan tu kena panggil lagi ramai tu. Lagi besar saya puji. Panggil lagi kawan-kawan tu datang. Kita belajar sama-sama. Ya. Inilah dia harapan kan. Jadi jangan dimarah budak-budak masuk masjid. Sekarang budak-budak masuk masjid kita marah pula kan. Patut yang kita marah mak bapak dia yang tak masuk masjid. Itu yang kita marah. Ya. InsyaAllah kita suburkanlah masjid-masjid kita, surau-surau kita ni dengan jamaah. Ya, kita belanja banyak ni. Kan nak bagi comel betul kita punya tempat kan, dengan kapet yang baru, dengan lampu subhanallah. Di rumah tak ada. Nak dapat lampu macam ni datang surau aja. Kan? Jadi kita lah hias comel-comel, tiba-tiba yang datang dah tua-tua, dah tak ada nilai benda-benda ni semua. Kan? Tengok pun tak nampak. Oh, ada lampu punya. Yang tak nampak dah semua kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang muda-muda tu suruh datang. Jangan di rumah PUBG je. Itu je lah kerjanya kan. PUBG. Apa lagi yang terkini apa? Itu dah lama dah PUBG kan. Ni yang pakcik-pakcik ni tak payah tanya lah. Tanya korang je lah. Yang pakcik ni tak apa benda pun tak tahu kan. Yang dia tahu musangking je. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Baghdad, kata Baghdad ni tadi merupakan pusat dan juga satu tempat penuh dengan ilmu. Ilmuwan semua pergi Baghdad. Sampaikan ada orang tertentu yang cemburu dia. Tapi dia bagilah alasan lain. Dia kata ni tempat berbahaya, boleh menimbulkan peperangan dunia. Kan? Maka dimusnahkan habis satu-satu negara-negara yang mengandungi ulama-ulama dan ilmu-ilmu Islam dimusnahkan. Ya. Jadi okey, balik kita kepada cerita Abu Darda tadi, seorang sahabat Nabi. Ya. Jadi sahabat Nabi ni orang-orang Islam yang bertemu dengan Nabi. Nak jadi sahabat ni dia kena bertemu Nabi. Ya, kalau tak bertemu Nabi tak boleh jadi sahabat. Walaupun dia tak bertemu Nabi ketika hidup, dia bertemu Nabi ketika Nabi dah wafat.
Kan, pada hari kewafatan Nabi, dia pun sampai di Madinah, sempat tengok kaki. Itu kaki Rasulullah. Maka sahabat juga. Tapi dah timbus, dah dikebumikan, dah masuk tanah, tak sempat tengok. Alah, dah jadi lain pula. Dah jadi tabi'in. Kenapa kita kena tahu sampai tahap itu? Untuk kita nak sebut dia sebagai sahabat. Kerana kata Nabi, ashabi kan nujum. Nabi kata sahabat-sahabat aku ni umpama bintang-bintang. Famanih tadaitu, ihtadaitu. Kamu ambil siapa-siapa pun dalam kalangan sahabat, kamu nak ikut dia supaya kamu dapat petunjuk, maka kamu akan dapat petunjuk, kata Nabi. Kan, jadi status sahabat ni tinggi. Itu sebab kita kena tahu status dan juga apa yang dikatakan sahabat. Orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Allah, bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun bertemunya itu pada ketika Nabi dah wafat. Jadi Abu Darda ni salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia berpindah pergi ke Damsyik daripada Madinah. Pada ketika perkara ni berlaku, dia duduk di Damsyik, di Syria. Maka ada orang daripada Madinah datang bertemu dengan Abu Darda sebab nak jumpa Abu Darda kerana nak ambil satu hadis daripada Abu Darda. Hadis ni je. Hadis ni saja yang diambil daripada Abu Darda. Okey. Apa cerita? Dia kata di sini, saya duduk bersama Abu Darda di Masjid Damsyik, tiba-tiba datang seorang dan berkata, saya datang kepadamu dari Madinah kerana saya mendengar bahawa kamu meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah. Ni yang kita kata ilmu hadis tadi tu. Orang-orang yang nak dapatkan hadis daripada Nabi SAW, dia ada banyak ciri orang ni tadi. Kita bukan nak boleh ambil ikut suka kita je. Tapi kita ni tak termasuklah. Kita ni orang awam. Orang awam ni kita ikut je lah. Kan? Sebab kita tak ada daya, tak ada upaya nak mengetahui hadis ni benar ke tak benar ke daripada siapa, kita tak tahu tu. Maka kita ikut sahaja. Untung kita kerana zaman kita ni dah ada imam-imam hadis. Kita dah ada Bukhari, dah ada Muslim, dah ada Abu Daud, dah ada Tirmizi, dah ada Nasa'i, dah ada Ibnu Majah. Itu Ashabus Sunan, orang-orang yang menulis kitab-kitab hadis Nabi SAW. Jadi kita ikut ajalah, kita baca aja kitab dia, kan? Ada pun orang-orang yang tertentu yang lebih mendalami ilmu hadis. Kalau kita baca dalam Facebook ke dalam YouTube ke dalam apa ke, kan, banyak pula dah berbincang tentang hadis tu, kan? Ini hadis-hadis sahih ke hadis palsu ke hadis apa semua, kan? Itu bukan dalam bidang kita lah. Tak apalah tu, kan. Jadi kita ni yang awam macam kita ni, kita ikut aja lah. Mana yang dikatakan oleh ulama-ulama. Baik, kemudian apa kata di sini? Dia kata apa? Apakah kamu tidak datang untuk berdagang atau hajat keperluan yang lain? Betul-betul kamu tidak datang kecuali untuk belajar hadis ini? Maka jawabnya ya. Saya tidak datang ke sini kecuali untuk belajar hadis ni. Jadi orang yang datang tadi tu bertemu dengan Abi Darda, datang dia untuk apa? Datang hanya nak dapatkan hadis ini daripada Abu Darda. Itu disiplin dia tu. Disiplin orang dulu-dulu dia belajar begitu. Dia sanggup merentas begitu banyak, begitu banyak tempat hanya nak dapatkan hadis Nabi. Hadis tu datang daripada Nabi sendiri. Dia cari ini siapa? Oh, hadis yang ini dia dapat daripada Abi Darda. Abi Darda ni siapa? Abi Darda ni sahabat Nabi SAW. Abi Darda dapat hadis daripada mana? Dapat hadis daripada Nabi. Dia dengar sendiri Nabi kata. Itu dia. Maka hadis itu memang jelaslah daripada Nabi. Ataupun sahabat-sahabat tengok apa benda yang Nabi buat, sahabat cerita, itu juga hadis, kan? Jadi yang tu nanti kita bincang dalam ilmu hadis. Maka apa kata Abu Darda? Saya dengar Nabi bersabda, siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Orang-orang yang berusaha. Berjalan tu maksudnya berusaha. Nak belajar tentang ilmu-ilmu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok hadis dia kata apa? Siapa berjalan di jalan untuk menuntut ilmu. Berjalan di jalan, takkan dia nak di jalan. Sekarang kalau kita naik kereta macam mana? Oh, maksud berjalan itu berusaha. Siapa yang cari jalan untuk dapatkan ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu-ilmu daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran. Itu sebab kita sangat digalakkan untuk ada pengajian-pengajian tafsir dan juga pengajian-pengajian hadis. Sebab dia pure, dia asli, dia sumber yang utama dalam agama kita. Dalam surau kita ni ada kan pengajian hadis kan, ada kan? Tafsir ada kan? Ada. Jadi hadis ada, tafsir ada. Itu satu benda yang kita tak kata dia wajib, tetapi sangat baik kalau sekiranya dia ada. Kan? Dan kita ni kena berusahalah untuk mengetahui dia, untuk belajar. Sebab itulah dia panduan. Kita kata Quran, Sunnah merupakan panduan kita. Kita mengaku bahawa Al-Quran itu adalah panduan kita. Dalam barzah nanti, bila kita dah dikebumikan, ada soalan khusus, soalan bocor. Dah tahu dah tu. Apa dia soalannya? Ma imamuka? Apa imam kamu? Takkan kita nak jawab tu, ustaz apa tu yang imam tu? Ustaz apa yang imam? Ustaz apa imam kan? Ustaz Rosli. Ustaz Rosli imam jawab dalam kubur tu. Ustaz Rosli imam. Jawapan tu confident betul kita jawab kan? Rupanya salah. Sepatutnya jawabnya apa? Quran. Kan Al-Quranu imami. Ingat tu tuan-tuan, balik hafaz ni. Soalan bocor kan? Nanti kalau malaikat tanya tu, ma imamuka? Siapa imam kamu? Maka jawabnya apa? Al-Quranu imami. Cuma tuan-tuan, nak jawab bukan mulut. Ni masalah ni kan. Nak jawab nanti bukan mulut. Kalau jawab mulut senang, tuan-tuan balik tulis satu jawapan tu dalam kertas, letak di bawah bantal. Kan? Tersedar-sedar terus buka tu. Al-Quran imami. Tak lupa dah kalau dah 60 tahun lu ulang yang tu kan. Tak lupalah. Tapi masalah nanti di barzah tu, yang nak jawab bukan mulut. Apa nak jawab tu? Nak jawab tu adalah amal. Betul ke kita ni beramal ikut Quran? Jangan nanti hanya mulut cakap ikut Quran, tapi rupanya amalan tak ada satu pun sebagaimana yang Quran suruh. Kan? Jadi masalah itu sebab dia nak kena synchronize bahasa sekarang ni. Dia kata apa? Kena sama antara apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat. Itu yang nak kena faham tu. Nanti di barzah yang jawab bukan mulut. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Di barzah, di mahsyar, yang menjawab bukan mulut. Sebab apa? Mulut dah kena tutup. Tak boleh nak kata apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang nak bercakap apa? Tangan. Wa tashhadu arjuluhum. Bukan takat tangan bercakap, kaki jadi saksi. Betul. Kaki pula jadi saksi. Kan, masa tu nak tipu apa? Apa nak tipu? Tak boleh tipu dah. Kan? Jadi sebelum masa itu tiba, maka kita siapkan amal ibadah kita, insya-Allah. Kan? Mudah-mudahan ya, kita dapat jawab dengan selesa. Baik. Saya terlupa tadi kisah apa kita sembang. Abu Darda. Itulah. Dia bila ada maklumat nak cerita pula kan, dah terlupa yang nak cerita mula-mula tadi. Baik, jadi Abu Darda dia kata apa? Siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dia berusaha nak dapatkan ilmu-ilmu Allah. Ya, Quran, Sunnah dan sebagainya, maka Allah permudahkan dia nak mendapat syurga Allah. Siapa berusaha macam datang ke sini ni?
Ya, datang ke majlis-majlis ilmu ni. Satu usaha, kalau sekiranya tak usaha betul-betul, agak-agak macam mana, dapat tak datang? Ada orang rumahnya sebelah surau. Sebelah surau. Berapa langkah nak sampai surau? Punya dekat kan? 2 langkah aja kan? Langkah kiri, langkah kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Akhirnya sampailah ke surau. Dah berapa tahun rumah dekat situ? Dah 30 tahun, 50 tahun rumah dekat surau tu. Tapi tak pernah sampai. Kan? Tak pernah sampai nak ke surau, nak belajar tentang hadis Nabi SAW. Ada orang, rumah dia hujung kampung. Baru tadi hujan ribut, air besar, langgar. Parit tu terpelanting dia punya jabatan nak pergi ke rumah dia. Datang juga dia ke surau. Dah lah rumah hujung kampung, banyak pula cabaran nak sampai tu. Ada. Nampak tak? Itulah sebab apa tu? Sebab dibukakan hati dia. Allah bagi hidayah kepada dia. Ya, untuk mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Rugi tak kita kalau duduk dekat dengan masjid, dekat dengan surau, tapi tak datang surau? Kan? Jadi sangat-sangat rugi tuan-tuan. Ya? Ataupun orang-orang yang memang ada keupayaan untuk hadir, tetapi disebukkan dengan benda-benda yang lain. Allahu Akbar. Ingat saja je gitu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni rajin juga mari masjid. Tiba-tiba satu hari tu rasa malas. Rasa malas betul lah nak pergi tu. Kemudian kita pun cari alasan. Apa cara? Oh, ada orang jemput. Makan kenduri. Makan kenduri tu lepas isyak nanti. Maghrib tak mari dah. Nampak tak? Alasan dia tu banyak. Jadi rupa-rupanya orang yang tak boleh datang, ya, ada berbagai-bagai keadaan. Yang pertama, memang Allah tak nak jumpa dia. Allah tak nak dia dalam kumpulan orang-orang yang diberi kerahmatan, hidayah dan sebagainya. Gitu. Kita tak naklah jadi begitu. Kan? Kita tak nak jadi begitu. Ya? Jadi kita nak supaya sentiasa orang kata terdorong untuk buat benda-benda yang baik. Ya? Jadi kita doa. Kan, sebagai orang yang nak dapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, kita doa. Mudah-mudahan Allah bagi kita istiqamah. Kalau boleh setiap masa di masjid kita, di surau kita. Ya, ibadahnya, sembahyangnya, ya, kemudian kuliahnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya, senang jalan pada dia. Hati dia tenang je, okey je. Kalau tak dapat di sini, di sana dia dapat gitu kan. Tak dapat sembahyang kat sini, sembahyang kat sana. Tak dapat kuliah sini, kuliah kat sana. Terbuka hati dia untuk untuk mengikuti pengajian-pengajian. Ya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat la tadau ajnihataha, ya, dia menghamparkan sayap. Malaikat makhluk yang dikatakan bersayap menghamparkan sayap di atas orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan ini, supaya tidak ada gangguan dan halangan menimpa orang itu. Bahkan orang ini dipenuhi dengan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita malaikat pun panjang juga kalau nak cerita. Ya, nak cerita malaikat? Nantilah. Kan, kita ada masa terhad aja ni. Nanti bila masa yang lain kita cerita malaikat. Malaikat menebarkan sayap dia. Sayap malaikat ni subhanallah. Malaikat punya sayap macam mana rupa? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu nak ceritalah macam mana. Saya tak nampak malaikat. Ya. Tuan-tuan pun sama juga tak nampak malaikat. Walaupun kadang-kadang malaikat ini boleh dilihat oleh orang-orang tertentu. Ada orang tertentu dalam hadis Nabi cerita ada orang yang boleh nampak malaikat. Tapi kebiasaan yang nampak itu malaikat dia turun, dia datang bukan dalam bentuk malaikat. Kalau datang dalam bentuk dia, kita lari dulu. Sebab apa? Sebab
sesuatu yang begitu ganjil pada kita. Ada satu cerita zaman Nabi apa tu? Nabi Lut kan. Zaman Nabi Lut, Allah turunkan malaikat dalam perkampungan Lut tadi tu untuk bagi tahu kepada Lut bahawa tunggulah, Allah akan mendatangkan azab kepada kaum Lut dalam masa yang dekat. Dia datang dalam bentuk siapa? Malaikat ni datang dalam bentuk macam kita lah. Dalam bentuk manusia macam kita ni. Bila datang dua malaikat itu, orang-orang negeri yang ada di negeri Lut ni tadi tengok terpikat pula dia dengan malaikat tadi. Ya, Allah jelmakan malaikat dalam bentuk manusia, lelaki. Pada zaman Lut, orang lelaki dia suka lelaki. Kan? Maka dia pun bertemu dengan Lut. Malaikat bertemu dengan Lut bagi tahu amaran-amaran daripada Allah. Datang orang kampung. Siapa yang bagi tahu? Isteri Lut bagi tahu, di rumah aku tu ada dua orang lelaki. Oh ya Allah, handsome sungguh. Kan, maka datang orang kampung. Jumpa Nabi Lut, minta supaya diserahkan lelaki-lelaki itu kepada mereka. Tu dia. Apa kata Lut? Kalau sekiranya aku ada anak perempuan, sanggup aku bagi anak perempuan aku pada dia. Pada kamu. Supaya kamu tak buat perkara-perkara yang Allah murka. Sanggup Nabi Lut bagi anak perempuan dia kepada, kalau dia ada anak perempuan. Kan? Tapi nak ceritanya tak adalah tu. Ya, nak tunjukkan bahawa perbuatan dia suka kepada lelaki itu tak bagus. Cuma poin kita nak ambil di situ bahawa malaikat datang dalam bentuk manusia. Ya, kemudian ada juga hadis Nabi SAW. Ini satu benda yang kita kena ingat. Kadang-kadang orang datang ke rumah ataupun kita jumpa dekat mana-mana orang-orang yang datang meminta sedekah dan sebagainya. Apa kita buat? Ini hadis Nabi SAW. Nabi suruh kita buat baik kepada orang datang berjumpa kita. Ya, siapa-siapa yang datang berjumpa kita, kadang-kadang datang bukan dalam bentuk orang pun, datang dalam bentuk seekor anjing. Kadang-kadang begitu datang dia. Anjing tu pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buruk rupa dia. Kan, jangan kita sakiti, tapi kita tolak dia dengan baik kalau kita tak ada apa-apa yang kita nak bagi. Ya, kalau sekiranya ada benda yang kita nak bagi, kita bagi. Kalau tak ada apa benda yang kita nak bagi, maka kita tolak dengan baik. Kan, sebab apa? Dalam hadis Nabi diceritakan bahawa kemungkinan yang datang itu bukanlah manusia, bukan pula jin. Jadi kalau bukan manusia, bukan jin, apa ni? Malaikat kadang-kadang. Tapi datang bukanlah dalam bentuk malaikat, datang dalam bentuk yang lain. Ya, itu sebagai peringatan kepada kita. Maka malaikat tadi menebarkan sayap. Tebar, dia buka sayap dia. Ya, redan bima yasna, dia gembira, reda dengan apa yang dibuat oleh orang tu. Baik. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang-orang yang alim, yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi. Orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, dia sentiasa dimohonkan keampunan. Dimohonkan keampunan. Ya. Bukan orang tu sendiri yang mohon ampun, tetapi dimohonkan, maknanya ada orang lain ataupun makhluk lain yang mohon ampun untuk kita. Ada tak dalam kalangan kita ni yang tak minta ampun dalam satu hari? Tak adalah tu kan, semua tak ngaku kan. Jadi semua alhamdulillah. Jangan kita tinggalkan setiap hari kita tanpa mohon keampunan. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita terlupa nak minta keampunan, ada makhluk lain yang mintakan ampun untuk kita. Siapa dia? Man fis samawati wa man fil ard. Makhluk-makhluk di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Mintakan ampun untuk apa? Daripada Allah untuk kesalahan-kesalahan kita. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan, jangan berhenti menjadi pelajar. Jangan berhenti menuntut ilmu.
Kan nak pergi sekolah orang tak terima dah. Nak pergi sekolah orang tak bagi dah. Kan? Tuan-tuan kalau pergi sekolah, ikut anak tuan-tuan pergi ke sekolah, nak masuk pintu pagar dia tahan dah. Tak bagi masuk. No, pak cik tak boleh. Kan? Tapi ada tak siapa-siapa pernah tahan kita datang masjid ataupun surau nak belajar? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Jadi inilah dia tempat kita. Janganlah gaduh-gaduh lagi dah nak pergi sekolah. Belajarlah di sini kan. Carilah jalan. Kalau tak di sini pun banyak tempat-tempat lain. Banyak tempat lain yang ada kuliah-kuliah pengajian. Pergilah belajar. Walaupun yang ini minggu lepas dia dah cerita dah. Walau yang minggu lepas, walau yang minggu lagi satu, walau tahun lepas punya dah belajar kan. Tetapi benda yang diulang-ulang dalam perkara menuntut ilmu pengetahuan, nak dapatkan redha Allah, sebenarnya menambah-nambahkan kemuliaan diri kita. Itu dia. Baik. Dalam hadis, segala yang di langit dan di bumi mohon keampunan. Bahkan segala makhluk yang bertemu dengan kita. Ni nak balik nanti ni nak naik motor 1 kilometer tu. On the way nak sampai 1 kilometer tu ada apa jumpa tengah-tengah jalan tu? Macam-macam kan. Kadang-kadang kita jumpa haiwan-haiwan, kadang-kadang kita jumpa batu, kadang-kadang jumpa pokok. Semua itu memohon keampunan untuk diri kita. Cuma kita tak dengar je. Kalau kita dengar tu cepat sampai rumah. Kalau kita dengar cepat sampai rumah tu kan. Sebab apa? Terkejut kita kan. Percaya tak percaya? Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Terutama bila Nabi sebut apa yang ada di langit, nampak tak? Yang di langit tu apa? Mana banyak benda di langit dan di bumi? Langit lagi banyak. Semua yang di langit mohon keampunan untuk kita. Wal hitani fi jawfil ma', dan juga ikan-ikan dalam air. Wal hitanu fi jawfil ma'. Nabi sebut yang di langit, yang di bumi. Yang di langit bumi umum, tapi Nabi sebut lagi pula ikan-ikan di dalam air pun mohon keampunan untuk kita, padahal kita tak kenal pun ikan tu. Kalau kita jumpa ikan tu, siap kita ambil, ketuk, kita bakar lagi. Kan? Walaupun begitu, dia mohon keampunan untuk kita. Kenapa disebut ikan? Kenapa disebut ikan dalam hadis? Rupa-rupanya itu dah ada dia. Walaupun Nabi ini tak sekolah macam kita, tapi dia faham biologi, dia faham. Ikan makhluk Allah yang tidak pupus. Dia tak macam haiwan darat. Haiwan darat akan pupus. Tapi ikan makhluk di laut, dia tidak pupus. Itu. Kan? Cuba tengok haiwan darat. Harimau. Sekarang dah tinggal berapa ekor? Dah tinggal berapa ekor? Ada sampai 10,000 dalam dunia. Tak ada kan? Dah tak banyak lagi dah. Ada lebih kurang 3 ataupun 4,000 je lagi dah harimau. Yang banyak ni yang hari-harimau ni. Yang itu memang banyak. Yang itu memang tak terkira. Yang hari-harimau tu memang ramai. Yang harimau tu dah nak pupus dah. Tetapi ikan, nampak? Sampaikan ikan-ikan di laut mohon keampunan untuk kita. Jadi besarlah cerita orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Beza antara orang yang alim atas orang yang abid. Orang yang alim ni yang mempelajari ilmu pengetahuan. Orang yang abid ni yang kerja nak berzikir je. Dia kerja nak zikir seorang-seorang dia. Dia tak nak pergi kelas kuliah kadang. Tak nak pergi ke kuliah yang ada pengajian, tak nak. Dia suka duduk di tempat-tempat sunyi berzikir seorang-seorang. Ataupun dia suka buat kerja-kerja sendiri-sendiri. Dia tak nak pergi belajar. Dia nak beramal sahaja. Dia tidak nak menuntut ilmu. Apa beza antara dua ni? Kata Nabi SAW, umpama al-qamar, ala sa'iril kawakib. Umpama beza macam bulan purnama berbanding dengan bintang-bintang yang lain.
Apa beza bulan purnama dan bintang-bintang yang lain? Bulan purnama ni dia satu je. Bulat elok kan? Tapi bila dia ada, bintang yang lain tu macam tak berapa nak nampak. Kalau nampak pun halus sangat yang lain tu. Dia tu lebih utama. Ya, jadi terang cuaca pula. Terang cahayanya tu melebihi daripada bintang-bintang yang lain. Ya, maknanya apa? Dia lebih terserlah. Orang yang alim berbanding dengan orang-orang yang beribadat tanpa ilmu ni memang jauh sangat beza dia. Wa innal ulama warathatul anbiya. Nabi kata ulama ni adalah warathatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Wa innal anbiya la yurithud dirhaman wala dinara. Nabi-nabi dia tidak mewariskan kepada kita duit emas ataupun perak. Wala dinar wa innama warathul ilma. Tetapi ulama ini dia mewariskan ilmu pengetahuan. Ya, nabi-nabi pun sama juga, dia wariskan kepada kita ilmu pengetahuan. Ya, tidak mewariskan kepada kita harta apa pun. Nabi-nabi tak mewariskan kepada kita harta apa pun. Yang mewariskan harta kepada kita siapa? Qarun. Itu sebab orang pergi cari harta dia kan. Sampai sekarang tak berhenti lagi cari harta Qarun. Buat pertandingan pula. Pertandingan harta Qarun. Ya, tetapi Nabi dia tidak mewariskan harta. Dia wariskan apa? Dia wariskan ilmu. Semua Nabi, Adam AS, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah kepada Nabi Muhammad, semua mewariskan ilmu pengetahuan. Ya, maka orang yang belajar, dia mendapat berusaha untuk mendapatkan pusaka Nabi-Nabi. Ya, kalau kita dapat pusaka Nabi, memanglah kita nak. Semua orang nak kan, nak dapatkan pusaka Nabi. Maka pusaka Nabi itu adalah ilmu pengetahuan. Faman akhazahu faqad akhaza bihazin wafirin. Siapa yang mendapatkannya berarti telah mendapat bahagian yang sebanyak-banyaknya. Orang yang dapat pusaka ni, pusaka Nabi ni, iaitu ilmu pengetahuan, dia dapat kelebihan yang sangat-sangat banyak. Ya, itu mukadimah untuk kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Sebulan sekali. Bulan depan. Minggu yang keempat. Hari Isnin. Isnin kan mana ni? Isnin. Isnin malam ni insyaAllah. Ya. Apa hukum kita belajar ni? Dari segi fiqahnya, mempelajari ilmu pengetahuan ni, hukum dia apa? Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Ya. Wajib fardu ain lah. Fardu ain ni ada ke benda sunat? Fardu ain dah nama fardu. Ada pula nanti, fardu ain tu ada yang sunat kan? Mana ada yang sunat kalau dah fardu? Ya, menjadi fardu ain kepada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam hadis Muslim dia kata wa muslimatin. Jadi orang lelaki pun wajib, orang perempuan pun wajib, terutama ilmu-ilmu yang berbentuk fardu ain. Jadi wajib, dia tak boleh wakil. Ya, ni tuan-tuan datang seorang ke datang berdua? Tuan-tuan datang seorang ke berdua mari masjid ni? Datang seorang lah kan. Habis tu orang rumah mana? Orang rumah di rumah kan, dia orang rumah. Kenapa dia di rumah? Jaga anak. Alhamdulillah ada anak kan. Maknanya tuan-tuan ada anak kecil kan? Yang tak ada anak kecil tu pergi mana? Orang rumah kita. Orang-orang yang tak bawa isterinya atau isteri-isterinya datang ke kuliah. Maknanya lepas pada dia dengar kuliah malam ni, balik rumah orang dia panggil pula isteri dia tadi. Duduk sini, abang pula nak bagi kuliah ni. Dengar sini. Tu tanggungjawab tuan-tuan tu tuan-tuan baca balik. Tanggungjawab suami kepada isteri. Itu dalam perkara munakahat. Dalam bab munakahat. Jadi wajib menuntut ilmu merupakan satu benda yang wajib ke atas setiap muslim dan juga muslimah. Jadi dalam keadaan rumah tangga, rumah tangga ni ialah tanggungjawab suami itu datang berjamaah di masjid. Itu tanggungjawab lah. Kita bukan boleh, orang kata excuse.
Kan dia fardu juga tu. Berjamaah itu, salat berjamaah dia adalah perkara yang fardu. Namanya pun fardu kifayah. Fardu kifayah tu maknanya apa? Wajib tak? Wajib lah. Kan? Dan menuntut ilmu tu merupakan fardu ain. Cumanya kalau suami isteri datang, siapa nak jaga di rumah? Anak-anak tu macam mana anak kecil? Maka suaminya datang, balik ke rumah, ajarkan isteri. Ya, barulah masing-masing dapat ilmu pengetahuan. Orang masing-masing nak jadikan diri kita sebagai soleh dan juga solehah. Nak soleh dengan solehah kena ada ilmu. Kan, sebab jadi soleh, jadi solehah ni, dia punya fadilatnya besar. Antaranya doa kita tu makbul. Terutama doa kepada ayah dan ibu. Ya, macam mana nak jadikan diri kita soleh dengan ilmu pengetahuan. Begitulah juga dengan nak jadikan ahli keluarga soleh, solehah dengan ilmu pengetahuan. Maka kita belajar ilmu pengetahuan, sampaikan juga kepada isteri, kepada ahli-ahli kita. Kan, jangan kita je nak pandai, kita je nak soleh, anak-anak kita tak nak soleh tu biar main PUBG je tu tadi. Kan kita biarkan dia main game aja lah. Biarkanlah engkau janji aku soleh. Rupanya yang nak doakan kita tu anak kita tu nanti. Kalau kita biarkan dia tidak soleh, tak makbul nanti doa dia. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Kan? Jadi nak membina orang-orang yang soleh ini tak boleh tidak dengan ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan ada ke keupayaan nak balik nak cerita ni? Sejam pula, setengah jam pula ni. Nak duduk depan rumah ni kan, nak cerita ni. Boleh photostat buku ni nanti. Hadis yang sama ya, jangan baca hadis lain. Jadi kalau tak nak buat kerja tu, akan datang bawa mari sini. Bawa mari sini kita baca sama-sama. Ya, mudah-mudahan sama rata faham. Jadi tuan-tuan balik pun nak tipu dia pun payah jugalah. Dia pun dah dengar kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukuplah setakat tu ya. Mudah-mudahan ada manfaat dia, dapat kita amalkan mana yang baik ya, mana yang buruk, mana yang tak betul dan sebagainya. Saya mohon kemaafan ya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.